Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 31 bulan 8 57 Hari Mulia Negaraku Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-64 tahun kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 31 Ogos 2021, hari ini hari Selasa, bertemankan saya Uyaina dan juga Sugita. Ya, Malaysia Prihatin. Tema Hari Kebangsaan kita pada tahun ini sama seperti tema pada tahun lepas, Yana, dan seperti mana kita tahu kita masih lagi berjuang dalam pandemik COVID-19 ini, dan walaupun sambutan pada tahun ini agak sederhana dan ringkas, tapi kita masih lagi boleh menyemarakkan lagi Hari Kebangsaan kita di mana juga kita berada. Betul, cantiklah Sugi hari ini. Terima berbaju kasih. sari, memegang bendera Jala Gemilang kita. Dan kalau anda lihat yang dalam paparan sekarang ini adalah sambutan Hari Kebangsaan yang mana telah pun berlangsung di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya sekitar jam 7 pagi tadi. Sangat-sangat meriah sebenarnya, Sugi. Dihadiri oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri dan ramai lagi div-div kehormat yang lain. Dan kalau anda di rumah sempat menonton melalui aplikasi Maya secara atas talian pagi tadi, anda pastinya telah melihat beberapa persembahan daripada Angkatan Tentera Malaysia, Angkatan Tentera Laut Malaysia dan juga Tentera Udara di Raja Malaysia. Betul tu, Sugi. Macam Sugi cakap tadi lah, walaupun tahun ni dan tahun sebelumnya kita tak boleh sambut Hari Kemerdekaan secara fizikal di luar, tetapi tidak mengapa, secara maya seperti yang berlangsung pada hari ini pun masih lagi kita dapat rasa semangat patriotismenya secara maya lah. Betul. Dan kalau bercakap mengenai secara maya ni, Yana, tahun ini pertunjukan atau sambutan Hari Kebangsaan kita telah menggunakan mixed reality secara fizikal, teknologi AR dan juga XR, teknologi yang hebat-hebat untuk membawakan anda sambutan Hari Kebangsaan yang pada tahun ini. Betul tu. Dan kepada anda juga yang sedang menonton sekarang ni kan, kalau ada sebarang perkongsian berkenaan dengan Hari Kemerdekaan yang anda nak kongsikan bersama dengan kami, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Ya, dan selari dengan tema tahun ini, Malaysia Prihatin, kami di WHI membawakan anda satu perbincangan yang cukup menarik bersama dengan tetamu-tetamu khas kita. Tapi sebelum itu, Yana, kami nak kongsikan bersama dengan anda TikTok istimewa buat sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Jom kita tengok. Sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia, sayang anak Malaysia. Teruskan usaha anda menunjukkan rasa cinta anda pada negara kita, Malaysia. Baik, dan hari ini topik kita Malaysia Prihatin. Yana, seperti mana yang kita telah kongsikan tadi, kita ada 3 orang tetamu yang 3 orang wanita hebat yang telah menyumbangkan banyak jasa mereka kepada negara kita, terutamanya sewaktu pandemik COVID-19 ini. Sekejap lagi kita akan bersama dengan ketiga-tiga orang tetamu, tetapi sebelum tu kami nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-64. Merdeka! 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 Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Satu tegak bercerai dobo. Warang izin ganja syariah. Andru batal. Undu walbu.
Saya Clara Adila. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke-64. Merdeka! Wanita hari ini. Okey, baik. Kembali bersama dengan kami dan hari ini Malaysia Prihatin tanpa melengahkan masa. Yana, eloklah kalau kita perkenalkan tetamu-tetamu kita yang sudah pun terhubung dalam talian sekarang ini. Ya, Baik. kita bersama dengan Lieutenant Colonel Dr. Farah Rahidah Hussein yang merupakan pakar perubatan dalaman di Hospital Angkatan Tentera Tunku Mizan. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari, Nina dengan saya Lita. Ya, okey. Selain daripada Lieutenant Colonel Dr. Farah, kita juga bersama dengan Puan Nik Nur Hidayatul Asilah Afandi yang merupakan penolong pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Puan Nik. Waalaikumsalam. Hai Uyana, hai Sugita. Hai, selamat tengah hari. Dan kita juga bersama dengan Dr. Malal Santi Sanderesegaran, Pegawai Perubatan Jabatan Kecemasan Columbia Asia Hospital Ceras. Selamat tengah hari Doktor dan selamat Hari Kebangsaan kepada kesemuanya. Selamat tengah hari, selamat Hari Kebangsaan Uyana dan Sugita. Cantik dua-dua hari ni. Terima kasih Doktor. Okey, sebenarnya kita memang tak sabar nak bertanya dengan lebih lanjut kepada kesemua tetamu kita. Tetapi sebelum itu, kita ada satu paparan berkenaan dengan wanita inspirasi Malaysia yang disiapkan oleh wartawan kami Ain. Jom sama-sama kita saksikan. Tahukah anda, Malaysia telah melahirkan ramai wanita yang hebat di atas pencapaian mengkagumkan sehingga ada yang telah meletakkan Malaysia di peta dunia. Antaranya ialah Profesor Madya Dr. Wan Wardatul Amani Wan Salim yang telah mencipta fenomena apabila berjaya mencatat sejarah sebagai wanita pertama Malaysia yang terbabit dalam program penghantaran penyelidikan ke angkasa dalam misi Agensi Pentadbiran Aeronautik dan Angkasa Kebangsaan NASA ke planet Marikh. Selain itu, pakar kardiologi Dr. Masliza Mahmud telah membuktikan kehebatannya apabila diiktiraf sebagai wanita pertama Malaysia yang dinaikkan pangkat sebagai Profesor Madya bagi perubatan kardiovaskular di University Oxford, United Kingdom. Kejayaan seorang gadis Nur Izzati Atirah Muhammad Yusof juga pernah menjadi bualan hangat sebelum ini apabila telah dinobatkan sebagai wanita pertama di Malaysia menjadi juru kimpal dalam air. Baru-baru ini juga tular tentang kejayaan yang dirangkul anak kelahiran Malaysia, Fakirah Hairudin yang telah mencipta sejarah bertugas sebagai seorang jurutera di syarikat automotif terkenal dunia, Tesla. Benarlah kata pepatah, tangan yang menghayun buaian juga mampu untuk menggoncang dunia. Itulah ungkapan yang tepat bagi menggambarkan kejayaan yang dikecapi oleh wanita-wanita hebat ini yang wajar dijadikan inspirasi buat semua di luar sana. Wow, sudi goosebumps saya sebenarnya bila melihat kejayaan demi kejayaan yang ditempa oleh anak watan kita, khususnya wanita-wanita hebat zaman kini. Okey, dan saya kira untuk memulakan perbincangan kita dengan topik Malaysia Prihatin, tetamu sudah pun kita kenalkan dan saya kira wajar untuk saya kongsikan kepada anda semua sedikit prestasi dan juga kejayaan yang telah pun dicapai oleh Lieutenant Colonel Dr. Farah Rahidah Hussein, yang mana Lieutenant Colonel pernah bertugas di Sahara Barat, di Lebanon, di Cox's Bazar, pernah juga bersama UN dan pernah bertugas di MAIPS untuk melawan gelombang pertama PKP dan kini bertugas di Disaster Management Zone Hospital Tunku Mizan. Wow, Lieutenant Colonel, pencapaian yang luar biasa yang wajar dijadikan inspirasi untuk kita semua. Tetapi sebagai permulaannya, Lieutenant Colonel, mungkin nak kongsikan bagaimana pengalaman Lieutenant Colonel bertugas di UN waktu itu. Silakan. Terima kasih Yaina. Ya betul, saya pernah diberi peluang bertugas di bawah Panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebanyak 2 kali, iaitu pada 2009 di Sahara Barat dan 2010 di Lubnan. So perbezaan antara dua misi PBB yang pernah saya ditugaskan, semasa di Sahara Barat, kita deploy sebagai medical team. Saya
untuk kita memberi perawatan kepada askar-askar UN dan juga kaki tangan awam, civilian kaki tangan awam yang bertugas di Sahara Barat. So, manakala untuk di Lubnan pada 2010, kita pergi dalam bentuk truk, iaitu dalam kumpulan yang sangat besar, iaitu dalam 300 askar, maksudnya daripada anggota ATM, dan saya ditugaskan sebagai doktor untuk merawat, memberi bantuan perubatan kepada ATM kita yang bertugas di Lubnan pada masa tersebut. So, masa dekat Lubnan pun kita pun ada beri jiwa murni kepada penduduk-penduduk berdekatan. Wow. Okey, baik. Dan kisah yang Lieutenant Colonel kongsikan biasanya kita hanya melihat di social media ataupun kita melihatnya melalui berita ataupun dalam filem. Betul. Dan ini cukup berinspirasi yang Lieutenant Colonel sendiri pernah mengalami ataupun pernah berpengalaman dalam real situation, orang berkata. Dan mungkin kita boleh tanya kepada Puan Asila. Puan Asila adalah penolong pegawai Hal Ehwal Islam dan kini juga pegawai pengurusan jenazah wanita COVID-19. Puan Asila, mungkin Puan boleh kongsikan pengalaman kerja Puan sendiri. Okey, baik. Pertama sekali, terima kasih wanita hari ini atas jemputan. Terima kasih. Terima kasih juga diucapkan kepada pengarah Jawi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang berbahagia, Datuk Muhammad Ajib bin Ismail. Dan terima kasih juga kepada ketua pasukan kami, iaitu Pasukan Petugas Khas Pengurusan Jenazah COVID-19 yang Puan Siti Razmah binti Idris, sebab bagi saya peluang dan kepercayaan untuk saya terlibat dalam pasukan inilah. Okey, menyebut tentang pengalaman kami dalam pasukan pengurusan jenazah COVID-19 ni, pasukan kami telah ditubuhkan sejak tahun lepas, bermula 22 Mac 2020. Okey, sehingga semalam kami telah menguruskan dan mengendalikan sebanyak 3,467 jenazah orang Islam yang disyaki atau dijangkiti COVID-19 ini. Kami bekerjasama dengan 17 buah hospital awam dan hospital swasta dalam pengurusan jenazah COVID-19 ini dengan SOP yang ditetapkanlah. Okey, yang paling tinggi bulan lepas pada 25 Julai 2021, kami menguruskan 93 orang jenazah orang Islam yang dijangkiti COVID-19 ni dalam masa satu hari sahaja. 93 jenazah. Itulah sedikit pengalaman kami. Tapi kan, Puan Asila, kalau kita lihat kan, pakaian yang dipakai pun berlapis-lapis. Terima kasih banyak-banyak saya bagi pihak seluruh rakyat Malaysia lah, boleh dikatakan kan, kepada seluruh frontliners yang bertungkus lumus untuk membantu kita melawan pandemik COVID-19 ni. Dan salah seorang tetamu kita yang terakhir ni pula, Dr. Mala Santi ni, saya kira makin lama makin popular, makin lama makin dikenali disebabkan oleh celotehnya yang mendapat perhatian ramai dan dekat di hati masyarakat. Dr. Mala, kalau Dr. Mala boleh kongsikan bagaimana sebenarnya inisiatif untuk membuat live dan berkongsi informasi-informasi berkaitan dengan topik kesihatan dan khususnya yang berkaitan dengan topik berkaitan dengan COVID-19 ini kepada rakyat secara umum. Macam mana doktor boleh kongsikan? Inspirasi tu timbul kerana sebenarnya saya sedar bahawa ramai rakyat Malaysia yang dahagakan informasi kesihatan tapi dalam bahasa Melayu. Sebab kalau kita tengok bidang perubatan ya, bila kami belajar dan kami berbincang ketika memberi rawatan, memang kita gunakan bahasa Inggeris. Dan informasi dalam bahasa Inggeris ni kita boleh dapat dekat mana-mana, US, UK, Australia, semua menggunakan bahasa Inggeris. Jadi nak dapatkan informasi yang mudah dalam bahasa Melayu, rakyat Malaysia sebenarnya dahagakan, tetapi saluran tu tak banyak. Jadi golongan seperti mak ayah saya, mak long pak long saya, ayah mertua mak mertua saya, mereka tak jumpa mana nak cari maklumat, sehingga kadang-kadang terdengar berita-berita tidak benar dan berita-berita tular daripada golongan yang tak sepatutnya. Maka
Dan saya sedar bahawa ada golongan yang bila kita tuliskan, sebelum tu kita buat penulisan dekat Facebook dan sebagainya, penulisan tu diorang nak capture tu agak susah. Bila kita bercakap, kita buat video, kita terangkan, dia punya pemahaman tu lebih mudah. Jadi di situ saya mula buat video dan berinteraksi dengan orang awam dengan santai sahaja, tanpa gunakan bahasa baku dan sebagainya. Wah, itu yang best tu. Kalau Dr. Mala di Facebook kan, live-nya mencecah hampir jutaan yang menonton. Dahsyatlah doktor. Saya setuju dengan apa yang Dr. Mala katakan, sebab kalau kita kat sekolah pun kalau terlalu saintifik pun susah nak faham. Cikgu kena guna bahasa yang biasa kan. Jadi itu adalah konsep yang Dr. Mala lakukan dan saya kira apa yang anda bertiga lakukan adalah cukup mulia. Terima kasih kami ucapkan bagi pihak WHR. Dan Yana, sebelum kita nak bertanya lebih lanjut kepada Dr. Mala dan tetamu-tetamu kita yang lain, kita ada satu kisah inspirasi yang ingin dikongsikan bersama dengan anda. Seorang cikgu yang sanggup menjual barang kemasnya untuk membantu pelajar-pelajar yang tidak mampu untuk meneruskan pembelajaran. Cikgu prihatin. Jom kita lihat. Ibarat lilin yang menerangi sehingga sanggup membakar diri. Begitulah perumpamaan yang digambarkan tentang pengorbanan seorang guru. Keprihatinan seorang guru yang tular baru-baru ini sehingga sanggup menggadaikan barangan kemas demi memastikan anak muridnya terus mengejar ilmu sangat menyentuh hati ramai pihak. Nur Hasimah Abdul Rahman, 48 tahun, tidak pernah merasakan ianya sebagai satu beban. Malahan, dia menganggap bahawa itu adalah tanggungjawab yang harus dilaksanakan untuk melihat anak didiknya berjaya. Sebenarnya semasa Afiq untuk dapat melanjutkan pelajaran kematrikulasi, saya sedang menyiapkan rumah dan pada masa yang sama, saya sedang menjalani rawatan AVF. Saya tetap juga nak tolong Afiq kerana pada saya pelajaranlah yang dapat membantu kita untuk maju pada masa hadapan. Berkorban masa, wang ringgit dan tenaga untuk memastikan anak bangsa maju dalam kehidupan adalah satu kepuasan bagi dirinya. Cikgu bukan sahaja diberi darjah dan di depan skrin komputer semasa PDPR. Jadi sebagai seorang guru, saya mesti meluaskan skop saya bukan sahaja untuk membantu anak murid tetapi juga untuk membantu keluarga dan jiran tetangga kita. Tiada erti putus asa dalam memberi ilmu. Sentiasa berpegang kepada prinsip percaya kepada kebolehan diri, pasti kejayaan digenggam erat. Sebagai seorang guru, untuk memerdekakan diri saya akan cuba memerdekakan anak-anak murid saya dengan semampu saya sehingga mereka berjaya. Apabila kita sanggup berkorban apa saja untuk anak murid kita, sama ada wang ringgit, masa dan tenaga tanpa mengharapkan sebarang balasan. Apabila mereka berjaya, mereka masih lagi bertanya khabar guru-guru mereka. Itu juga merupakan kenangan yang termanis bagi seorang guru. Orang yang bijaksana tidak semestinya berjaya, tetapi mereka yang rajin berusaha dan bangkit dari kegagalan pasti mencapai cita-cita. Usaha dan pengorbanan seorang guru tiada tandingan. Ilmu yang diberikan bekal kejayaan dunia akhirat. Kasih dan dedikasi seorang guru Yana, dan bila bercakap mengenai Malaysia prihatin, tidak kira lapisan daripada yang profesional, yang guru, doktor sehinggalah abang-abang, adik-adik rider kita, semuanya berprihatin dan membantu satu sama lain. Baik, kita nak bertanya kepada Lieutenant Colonel. Lieutenant Colonel, mungkin boleh kongsikan juga apakah situasi the real world, orang berkata kan, cabaran Lieutenant Colonel menghadapi sepanjang berkhidmat, terutamanya di disaster zone, Lieutenant Colonel. Saya diberi peluang untuk melibatkan diri secara langsung untuk pengurusan COVID-19 positif sejak daripada tahun lepas lagi. So dari situ kita boleh nampak in term of the dynamic of the COVID-19. So contohnya daripada awal proses tu, COVID-19 di MAEP fasa 1 dia cuma berisiko rendah, iaitu COVID-19 positif yang bergejala ringan ataupun tiada bergejala. So, and then
and then kita pun sedia maklum pada hujung tahun yang lepas kita boleh nampak dengan peningkatan kes COVID-19 pada hujung tahun lepas Disember kan, di mana kes makin meningkat dan gejala pun makin teruk. Maksudnya majoriti pesakit yang datang ke hospital tu yang kategori 4 dan 5. Maksudnya dia COVID-19 positif yang memerlukan oksigen. Sehingga kan semua hospital kerajaan kita pun tak cukup ICU sampai penambahan hospital Medan dan juga PKRC di setiap negeri. Jadi dengan untuk menampung peningkatan kes COVID-19, kita pun start membuka disaster management zone kita yang berada di Kapak. So pada awal Julai yang lepas, pada mulanya kita buka untuk 50 katil sahaja. So because peningkatan kes tu, kita pun tambahkan katil kepada 150 katil, and then mainly untuk membantu yang kategori 4 dan 5. And then kekangan ataupun cabaran yang kita hadapi definitely lah masalah kekangan manpower, because kita pun nampak dekat hospital penuh, and then pertambahan pusat kuarantin dan juga hospital Medan. So kita kena bekerja dengan manpower yang sedia ada. Tapi pesakit tu bertambah. Pada awal tu kita cuma ada pakar dalam 5 orang sahaja, termasuk anesthetis dan juga pakar kecemasan. Timbul beberapa kita cuma 9 orang sahaja dan dibantu oleh nurses daripada KKM dan juga daripada ATM 82 orang. Jadi macam mana kita nak bekerja dengan nak kena continuous monitoring pesakit yang COVID-19 yang memerlukan oksigen terapi, and then nak monitor dia punya ubatan dia diserve ke tidak. So jadi kita kena adakan SOP untuk memastikan kita memberikan rawatan ini secara optimum kepada semua pesakit COVID-19. So jadi maksudnya di sini SOP yang kita buatkan ni, because kita nak kurangkan tekanan dan kita nak optimalkan rawatan kita. So maksudnya kita akan menerima rujukan daripada luar pada waktu petang. Pada waktu pagi tu kita cuba settlekan untuk discharge ataupun intermittent. Baik. Lieutenant Colonel, saya kira inilah apa yang produser kami di dalam, penerbit kami Fiza Sabjahan kata, sebab itulah kami ni tak jadi doktor, kami jadi pengacara. Sebab kalau tengok dari segi lapisan pakaian yang disarungkan tadi pun, sampai glove 2 daripada bawah sampai atas, yang nampaknya cuma mata sahaja. Saya kira ini adalah satu pengorbanan. Dalam erti kata lain, kalau Lieutenant Colonel sendiri dahulu bertugas di UN, sekarang di tanah air sendiri melawan pandemik bersama-sama dengan rakan setugas yang lain. Satu usaha yang sangat-sangat mulia, saya kira. Baik, untuk Puan Asilah pula, kalau boleh kongsikan, pandemik ni kita dah masuk ke tahun kedua lah boleh dikatakan kan, Sugi? Dan daripada tahun pertama sehingga ke sekarang ini masih lagi mengendalikan jenazah-jenazah pesakit COVID-19 ataupun mereka yang dijangkiti oleh wabak ini. Apa sebenarnya yang memberikan semangat dan kekuatan kepada Puan Asilah dan juga rakan-rakan seangkatan yang lain untuk teruskan usaha walaupun kadang-kadang tu pasti ada rasa lelahnya? Okey, baik. Bila menyebut tentang cabaran dalam pengurusan jenazah COVID-19 ni, terkata memang adalah beberapa cabarannya. Antaranya ialah kami perlu berada dalam kami perlu bersedia fizikal dan mental untuk berada dalam situasi berisiko tinggi ini dalam tempoh yang lama. Untuk makluman Uyaina, Sugita dan semua, kami pernah menguruskan 20 orang jenazah dalam satu masa yang mana memakan masa hampir 3 jam untuk kami selesaikan tanpa henti. Yang keduanya adalah cabaran lainnya, kami perlu perlu sentiasa berada dalam mood standby sebab kami dapat tugasan-tugasan, ada juga tugasan-tugasan di saat akhir yang kami dapat, yang mana kami perlu peka dan pantaslah untuk berada di hospital ataupun lokasi dengan masa yang ditetapkan. Maksud kita dapat tugasan ad hoc, kita kena datang dekat hospital berikut dengan masa yang ditetapkan. Sebab kami 120 orang petugas ni sebenarnya adalah petugas-petugas yang ada tugasan hakiki lain yang perlu kami selesaikan.
pengurusan jenazah COVID-19 ni adalah orang kata sukarela kami lah untuk menguruskannya. Wow. Okey. Dan mungkin penasira boleh kongsikan juga sedikit pengalaman apabila perlu berhadapan dengan waris. Macam mana keadaan ni? Mungkin boleh kongsikan. Pengalaman bila kami perlu berhadapan dengan waris ni, ada waris yang orang kata sedih dan sayu lah. Bila kami buat pengecaman mayat, kami akan buka body bag yang bahagian muka tu. So bila waris datang dekat, dia nak tengok jenazah ahli keluarga beliau. So ada waris yang sedih dan sayu lah, dan ada juga waris yang hampir rebah sebab terlalu sedih. Sebab kita tahu pengurusan jenazah COVID-19 ni tak sama macam pengurusan jenazah biasa. Mereka tak boleh nak pegang, tak boleh nak sentuh, tak boleh nak cium. Jadi kami perlu memainkan peranan yang penting untuk mengawal emosi waris saat tu. Sebab ada waris yang tak boleh nak mengawal emosi yang terlalu sedih kan, sebab memang tak boleh nak pegang, tak boleh nak sentuh lah. Memang saat tu saat yang paling orang kata sayu lah. So kami perlu menguruskan emosi waris tu. Lepas waris dah tenang semua, barulah kita teruskan kepada prosedur seterusnya lah. Satu situasi yang cukup sukar untuk dibayangkan. Kami yang mendengar pun agak sebab apabila Puan berkongsi, dan mungkin di sini kami nak bertanya kepada Dr. Mala juga. Dr. Mala, apa yang Dr. Mala lakukan di media sosial adalah inisiatif doktor sendiri, tapi pastinya ada cabarannya tersendiri juga. Doktor, mungkin doktor boleh kongsikan di sebalik tugasan doktor sebagai seorang doktor yang ingin mendidik, mengambil tanggungjawab itu, apa antara cabaran-cabarannya, doktor? Cabarannya of course lah segitai. Bila kita wanita, kita di media sosial, kita terbuka, kita tak dapat nak gembirakan semua orang ya. Jadi walaupun ada yang berterima kasih dengan informasi yang dikongsi, tak kurang juga haters kita panggil. Bila kita dah dekat media sosial, kita terpaksa berdepan dengan haters ya. Jadi sebenarnya bila saya live pun akan ada akaun-akaun yang datang dan mengeluarkan kata-kata kesat, mencarut, memaki dan sebagainya. Sebab itu saya ada rakan-rakan yang support saya, yang mana mereka akan berfungsi sebagai admin dan tolong bankan akaun-akaun ni. Dan tak kurang juga orang yang share video saya dengan caption-caption yang mencaci cerca, dan tak kurang juga yang telefon ke sana ke sini cuba cari majikan saya, cuba cari ahli keluarga dan sebagainya untuk buat aduan, beri komplain, macam-macam yang kena go through di sebalik tabir. Tapi apa yang saya pegang adalah macam perjuangan yang dilakukan oleh Lieutenant Colonel Dr. dan juga Puan Nasila, saya rasa lebih tinggi dan cabaran mereka lebih besar sebenarnya. Jadi bila kita dah turun untuk buat sesuatu dan kita dah berniat nak buat sesuatu yang murni tu, kita kena face the challenges lah. So biasanya bila semua ini datang, saya hadapi dengan positive mind, dan saya kata kalau tak ada haters sebegitu baru saya akan terkejut sebenarnya. Bila ada haters tu, saya rasa tu perkara yang normal lah. Dan selain daripada itu, the other perjuangan adalah the continuity. Kita dah explain, nanti akan ada berita tular datang dan masyarakat akan confuse balik. Kita dah beri penerangan, ada viral news, mereka akan confuse balik. Tu kadang-kadang kena berulang-ulang perkara yang sama lah. Celoteh secara bersahaja, kelakar, dan yang paling penting fakta yang dekat dengan hati masyarakat. Tapi kan Dr. Mala, kalau boleh kongsikan juga, doktor bekerja di hospital dan pada yang masa yang sama ada inisiatif untuk melakukan live session dan sebagainya, memberi ilmu dan input kepada masyarakat. Macam mana seorang Dr. Mala ni bahagikan masa sebagai seorang doktor, sebagai seorang ibu juga, dan juga untuk memberi info dalam konteks Malaysia prihatin kita ni, doktor? Okey, cara pembahagian tugas tu, yang pertama saya beruntung kerana saya bekerja dalam shift system kita panggil. So kalau saya kerja pagi tu 8 sampai 3. Jadi malam tu dah free dah. Kalau saya kerja petang, kita bermula daripada 3 sampai 10. Jadi pagi tu ada masa. Jadi kerja shift ni sebenarnya walaupun ramai orang tak suka, saya dah 8 tahun dalam shift system. Saya masih tak boleh nak bercerai dengan shift system ni sebab saya suka. Ramai orang kalau dah ada anak tak suka buat night shift. Saya masih suka buat night shift sebab bila kita buat night shift siang tu sebenarnya kita ada masa. So one of the most important reason is because saya shift system, maka saya ada cuti yang lebih banyak dan waktu lapang yang lebih panjang. Dan yang kedua, saya ada support system yang kuat sekali sebagai wanita. Whatever we want to do, kita bila ada support system, we can do wonders. So suami saya
ibu saya yang merupakan support system yang sangat penting dan paling penting, membantu saya all the time. Saya juga ada pembantu rumah, sekarang tahun keempat dia bekerja dengan saya, warga Indonesia, seperti kakak kandung kepada anak-anak saya. Dia juga support system yang sangat-sangat penting. On top of that, saya ada rakan-rakan yang daripada awal involvement saya di media sosial, daripada Dr. Mala tak viral pun, mereka adalah tulang belakang kepada saya. Saya nak sebut nama hari ini, Norzat Nordin dan juga rakan baru Wan Nurul Saraf, yang merupakan support system kepada saya. Diorang tolong managekan, diorang tolong ban apa yang tak patut dan sebagainya, cari konten-konten yang disalahguna dan sebagainya. Dan support system sebegini yang sebenarnya mendorong saya kadang-kadang walaupun rasa penat ni, tetapi bila mereka kata ada satu ni you kena dibang, saya rasa bersemangat kerana support system yang memberi saya semangat dan dorongan all the time. Dan teruskan dengan semangat itu, Dr. Malar. Kami perlukan celoteh Dr. Malar dan kami tak akan penat untuk menonton dan mempelajari benda-benda yang baru bersama dengan doktor. Baik, bercakap mengenai keprihatinan Yana dan penonton-penonton di rumah, kita ada satu lagi kisah berkaitan dengan seorang doktor, iaitu Dr. Ili Tang. Walaupun serba kekurangan tapi masih lagi mengambil inisiatif untuk membantu mereka yang lain. Jom kita saksikan VT berkaitan dengan Wira Tak Didindang ini. Melakukan kerja amal tidak kira bangsa mahupun agama, itulah yang dilakukan oleh Dr. Billy Tang Chi Seng, 55 tahun, yang merupakan pengasas PWD Smart Famability. Pernah terbabit dalam kemalangan jalan raya sehingga mengalami kelumpuhan dan bergelar orang kurang upaya OKU, Dr. Tang yang sebelum ini merupakan seorang pakar pertanian dan penyelidik, kini bergiat aktif membantu keluarga OKU dan golongan yang kurang berkemampuan. Kami telah memulakan projek bantuan sosial tempatan untuk membantu seberapa banyak individu dan kumpulan yang kurang berkemampuan. Kami mengedarkan kotak sayur terarium kami kepada golongan yang menderita dan miskin ini. Kotak ini merupakan rumah hijau anda yang membolehkan penerima kotak terarium ini menuai sayuran setiap minggu tanpa sebarang penggunaan baja atau menyiram air setiap hari. Kami juga telah menyalurkan sebanyak 2,500 ekor ikan organik dan hampir 1.8 tan kilogram sayur organik kepada 450 buah keluarga yang di bawah golongan B40, OKU, Ibu Tunggal dan sebagainya. Meskipun dirinya sendiri mempunyai kekurangan, namun itu tidak menjadi penghalang untuk dia bangkit membantu golongan yang senasib dengannya. Tuhan mempunyai alasan untuk segalanya. Saya masih tidak memahami mengapa dia membiarkan kemalangan ini terjadi pada saya. Walaupun saya telah mengabdikan kehidupan saya untuk membantu orang miskin dan kumpulan asnaf, namun saya tidak menyalahkan Tuhan. Dia tak cinta, dia tak uji. Dengan kesokongan yang dihulukan kepada saya dari semua rakan-rakan dan ahli keluarga, saya telah berjaya mengatasi saat-saat yang tergelap dalam kehidupan saya. Melakukan konsep pertanian pintar dan menjadikan makanan organik berkhasiat dapat diakses oleh semua orang dari pelbagai latar belakang adalah misi dan juga impiannya. Mimpi, impian. Mimpi berubah menjadi fikiran dan fikiran menghasilkan tindakan. Kita semua tidak mempunyai bakat yang sama, tetapi kita semua mempunyai peluang sama untuk mengembangkan bakat kita. Kegagalan tidak akan pernah mengatasi saya jika tekad saya untuk berjaya cukup kuat. Wira tidak didendang. Itulah ungkapan sesuai buat Dr. Billy Tang Chi Seng yang ikhlas memberi khidmatnya bagi membantu insan lain tanpa pernah mengenal erti lelah dan putus asa.
Dahsyat, hebat dan sangat memberikan inspirasi. Itulah dia tadi kisah Dr. Billy Tang yang saya kira bukan sahaja dapat dijadikan panutan untuk kita semua, tetapi kita semua juga boleh belajar dari apa yang telah dilakukan oleh Dr. Billy Tang. Walaupun dalam kekurangan yang ada, masih lagi prihatin dan masih lagi mahu memberi kepada masyarakat. Dan kalau tadi Dr. Mala, sebelum kita saksikan paparan Dr. Billy Tang tadi, ada berkongsi tentang support sistemnya, iaitu ahli keluarganya. Saya kira Lieutenant Colonel dan juga Puan Asilah juga boleh bersetuju dengan perkara yang sama, di mana support system ni memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk kejayaan seseorang. Tambah lagi dalam tempoh pandemik sekarang ni. Untuk Lieutenant Colonel sendiri, bagaimana Lieutenant Colonel memastikan yang keluarga, anak-anak, suami khususnya faham dan terus memberikan sokongan terhadap usaha prihatin yang Lieutenant Colonel lakukan ni? Alhamdulillah, sepanjang involvement saya, pelibatan saya di pandemik COVID-19 sejak tahun lepas, saya diberi sokongan penuh daripada pihak suami saya. Buat masa ini saya masih belum ada anak lagi, so mungkin daripada situ saya ada lebih masa dan fokus lebih masa dan fokus untuk saya lebih tumpukan kepada penugasan saya sekarang. Okey, dan bagi Puan Asilah sendiri pula, mungkin Puan boleh kongsikan apa yang Puan lakukan adalah satu tugasan yang cukup berat dan juga mungkin bagi mereka di rumah akan membuatkan mereka risau. Puan sendiri dengan adanya anak sebagai tanggungjawab sebagai seorang isteri, bagaimana Puan apabila pulang ke rumah lah, perasaan itu apabila berjumpa dengan anak-anak, mungkin nak berpeluk pun akan berfikir 2-3 kali. Mungkin Puan boleh kongsikan. Okey, saya ada anak kecil yang umur 2 tahun. So sebelum saya pulang ke rumah, saya akan pastikan saya membersihkan diri dululah. Macam kalau dekat hospital, saya akan mandi dulu di hospital. Bila sampai rumah pun saya akan pastikan dan saya akan mandi sekali lagi di rumah. Barulah saya jumpa anak saya dan ahli keluarga lain lah. Di sini saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada suami, ibu ayah, ahli keluarga lain, kawan-kawan atas kekuatan dan doa, dan tak lupa juga kepada pasukan kami, iaitu pasukan petugas khas pengurusan jenazah COVID-19 atas orang kata kerjasama dan amanah ini dijalankan dengan bersama-sama lah. Baik. Dan saya kira kan Sugi, di hujung perbincangan kita ni juga kan saya nak bertanya kepada Dr. Mala. Dari awal siaran tadi sehinggalah sekarang, kita banyak memberikan tentang prihatin, kita juga banyak bercakap tentang tanggungjawab dan usaha yang dilakukan bersama. Mungkin Dr. Mala boleh kongsikan juga bagaimana Dr. Mala melihat erti kemerdekaan yang mungkin sekarang ini sudah berbeza sedikit jika nak dibandingkan dengan yang sebelum ini. Okey, erti kemerdekaan sebenarnya ialah sebelum ni kita generasi sebelum kita, atuk nenek moyang kita berperang dengan penjajah yang kita nampak dari segi fizikalnya, dan kita berjanji untuk hidup sebagai masyarakat berbilang kaum, masyarakat majmuk, dan kita dah tunaikan janji itu lebih kurang 64 tahun. Dan walaupun dalam semua keluarga, dalam semua relationship mesti ada ups and downs kan, walaupun negara Malaysia ni memang ada ups and downs, tak adalah semua yang suci murni saja, tetapi kita masih hidup sebagai rakyat Malaysia berbilang kaum. Tapi saya rasa lebih kurang Mac tahun lepas kita mula rasa ada sekatan dalam kemerdekaan kita. Kita mula dikurung di rumah, kita diarahkan untuk lockdown, kita go through darurat. Dan saya kira ini semua terkejutlah, tak sangka dalam kehidupan kita dalam era 2020-2021 ni kita akan go through. Dan saya rasa erti kemerdekaan sekarang adalah apabila semua orang, semua lapisan masyarakat sebenarnya berjuang dalam satu arah, kita nak bebas pula daripada jajahan virus ini. Jadi kita boleh nampak abang-abang rider macam Sugita kata tadi, abang adik rider, golongan media, frontliner di hospital, frontliner pertahanan, influencer di media sosial. Semua golongan golongan ibu ayah yang biasa, anak-anak yang biasa, student, semua orang bertungkus lumus, bergandeng bahu untuk membina satu benteng imuniti kelompok untuk kita keluar sekali lagi, untuk kita merdeka sekali lagi, iaitu merdeka dari jajahan virus COVID-19 ni. Dan saya kira itu adalah pengertian kemerdekaan yang sebenar-benarnya untuk konteks sekarang. Dan mungkin kita boleh bertanya kepada Lieutenant Colonel juga, erti kemerdekaan bagi Lieutenant Colonel yang pernah berjuang di luar negara dan juga berkhidmat di dalam negara kita sendiri. Okey, seperti yang kita sedia maklum, merdeka ni maksudnya bebas. Okey, untuk konteks
sekarang ni, maksudnya kita tidak boleh bebas seperti yang sebelum ini. Maksudnya sebelum kedatangan COVID-19. So, kemerdekaan di atas COVID-19 maksudnya kita kena patuh kepada peraturan, kita kena patuh kepada SOP, kita kena patuh kepada panduan yang telah diberikan kepada kita oleh pihak yang berkuasa. Kita juga kena patuh dalam proses pemvaksinan untuk semua warga Malaysia. So baru-baru ini pun yang amat berhormat Perdana Menteri kita pun ada mentionkan tentang kita semua ni adalah keluarga Malaysia. Untuk pengorbanan, dia memerlukan pengorbanan dari semua lapisan masyarakat tanpa kira bangsa dan agama. So insya-Allah kalau kita sama-sama berkorban, insya-Allah tiba ke penghujung itu yang dikatakan kemerdekaan COVID-19. Baik, dan sedikit dari Puan Asilah, adakah pengertian kemerdekaan itu lebih kurang sama dengan Dr. Mala dan juga Lieutenant Colonel ataupun ada pengertian yang sedikit berbeza dari Puan Asilah sendiri? Silakan. Okey, erti kemerdekaan bagi saya ialah apabila kita menyambut Hari Kebangsaan ni dalam suasana pandemik ni, membuatkan kita lebih menghargai apa itu erti kemerdekaan itu sendiri. Sebagai rakyat Malaysia, kita meskipun diuji dengan wabak COVID-19 ini, sekurang-kurangnya kita boleh hidup dalam keadaan harmoni lagi. Jadi kita teruslah kuat untuk teruskan kehidupan, terus jaga diri, jaga keluarga, amalkan SOP yang ketat, dan marilah kita sama-sama doa moga Tuhan lenyapkan dan hilangkan wabak ini dan kita dapat kembali hidup normal seperti biasa. Okey, baik. Ketiga-tiga tetamu kita telah berkongsi erti kemerdekaan mereka dan saya kira ketiga-tiga pun telah berkata kita ingin merdeka daripada jajahan virus COVID-19 ini. Okey, kami nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Lieutenant Colonel Dr. Farah Rahidah Hussein, pakar perubatan dalaman Hospital Angkatan Tera Tunku Mizan, Puan Nik Nur Hidayatul Asilah Afandi, penolong pegawai hal ehwal Islam Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, dan Dr. Mala Santi, pegawai perubatan Jabatan Kecemasan Columbia Asia Hospital Ceras. Terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian dan kisah inspirasi anda bertiga. Terima kasih dan jaga diri ketiga-tiganya. Assalamualaikum. Thank you everyone. Wow. Saya kira walaupun perbincangan kita ni pendek tetapi sangat-sangat padat dan pastinya inspirasi itu saya rasa dah berapa kali kita sebut. Betul. Wanita inspirasi dan Malaysia prihatin. Baik anda di rumah, kita akan berhenti berehat sebentar, kembali selepas ini di WHI. Assalamualaikum, saya Hisham Hamid dan Hisham ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-64. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Walaupun kita tak dapat nak sambut merdeka seperti selalu ataupun tahun-tahun sebelum ini, Berasya harap semua kita still lagi boleh berusaha memupuk perpaduan, kesejahteraan dan kasih sayang antara sesama lain. Merdeka, merdeka, merdeka. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan dalam segmen tajaan hari ini kita akan bersama dengan Gebu Glow. Jom kita bersama dengan Gebu Glow. Hai, Assalamualaikum. Saya Wawa Zulkifli. Dan saya Awi Zulkifli. Okey, hari ini kami sangat-sangat teruja sebab pertama kali bersiaran di Wanita hari ini. Betul. So, korang jangan ke mana-mana. Tunggu Ustaz, duduk Ustaz depan TV tu sebab ada sesuatu yang menarik kami nak kongsi. Saya yakin penonton-penonton di rumah ada masalah dengan kulit kering, toner kulit tak sekata, muka kusam. So, mulalah kita malu untuk berjumpa dengan orang, kurang confident. Dan sampai bila kita nak biarkan masalah tu? So, hari ini saya nak kongsikan dengan anda penonton di rumah cara untuk selesaikan masalah-masalah itu. Bukan itu sahaja, saya pasti korang pernah mengalami dengan masalah tumit kaki mereka. Bila tumit kaki mereka, bila kita kena air pun sakit, bila kita tidur selimut pun ikut sekali. Lepas tu bila kita pijak untuk jalan ke atas kapet, ya Allah sakitnya. Oleh sebab itu, kita kena merawat dulu daripada dalam. Betul tu Wawa. Even Awi sendiri pun kadang-kadang memang dah tak tahu dah nak pakai apa dekat tumit ni. Sampai duk beli krim, duk gosok sendiri, tetap akan berlaku. So memang nak tak nak kita kena rawat daripada dalam. So yang paling best Gebu Glow ni, dia merawat bukan tumit je tau, tapi seluruh badan daripada kulit kepala sampai ke kaki. Seperti kita tahu wanita-wanita kat luar sana yang tengok ni pun, Awi percaya korang pun mesti ada masalah. Kadang-kadang tu parut tu banyak, suami pun start untuk nampak kita ni kusam, dah mandi, lepas mandi pun still tak nampak berseri, still tak nampak glow. Macam Awi pun, Awi tak meletakkan
alasan anak-anak sibuk dengan alasan menguruskan rumah sehingga tak jaga diri. Even Awi sendiri pun tetap untuk menjaga diri Awi supaya kekal nampak cantik. So senang saja dengan harga RM39.90 mampu untuk mengubah diri korang untuk Gebu Glow. Di musim pandemik ini kita wajib untuk konsum vitamin C, tapi tak semua orang boleh konsisten sebab tak suka rasa ubat dan tak suka pula jenis pil. Tapi dengan Gebu Glow kami ada 2 flavor yang sangat sedap, strawberry dan blackcurrant. Sejenis serbuk yang sangat halus, senang meresap dalam badan dan juga tidak menaikkan selera makan. Okey, ini di antara testimoni daripada pengguna Gebu Glow. Bukan sahaja wanita, lelaki pun perlu konsum vitamin C Gebu Glow. Lelaki juga perlu menjaga penampilan diri dan juga kesihatan dalaman. Selain itu, pengguna vitamin C Gebu Glow juga terdiri daripada lingkungan 40 ke atas yang mengalami masalah tumit kaki mereka, susah nak jalan. Bukan itu sahaja, vitamin C Gebu Glow juga dapat membantu untuk mengurangkan masalah kulit berminyak. Jadi, tunggu apa lagi? Jom dapatkan vitamin C Gebu Glow. Untuk Hari Merdeka, kami ada special untuk anda semua. Percuma body perfume and car perfume. Untuk Hari Merdeka sahaja, kita akan bagi free postage untuk 1000 unit sahaja. Okey, kita ada 2 set. Satu adalah set Joy dan satu lagi adalah set Love. Set Joy dengan pembelian 2 Gebu Glow, anda akan dapat percuma car perfume. Ada satu lagi adalah set Love. Dengan pembelian 3 Gebu Glow, anda akan dapat free body perfume. Pilihan untuk flavor, korang boleh pilih ikut kesukaan anda. Jangan tunggu lagi. Okey, jom dapatkan set Love dan set Joy. Okey, jom dapatkan set Love dan set Joy. Untuk hari ini kita akan bagi free postage untuk 1000 unit terawal. Okey, jom dapatkan sekarang. Okey, untuk pembelian korang boleh ambil nombor tertera di kaca TV anda dan juga boleh kontak dengan Gigi Boss seluruh Malaysia. Cepat, jangan lambat takut melepas. Okey, sebelum tu Awi tahu ramai yang kat luar sana tu dengar tanya kan, siapa yang boleh konsum Gebu Glow ni? Sebenarnya Gebu Glow ni memang selamat. Nama je Gebu Glow, tapi dia memang adalah 100% vitamin C yang sesuai untuk semua peringkat umur dari starting 7 tahun ke atas. Orang pregnant sangat bagus. Kami suggest 16 minggu ke atas untuk konsum Gebu Glow. Sebab apa? Kami tahu orang pregnant ni kadang-kadang kita jadi gelak dekat ketiak, gelak dekat tengkuk, dekat celah-celah semua gelak. Nak juga kita jaga kan. Dan yang paling best, lepas kita beranak pun mempercepatkan luka. Sebab Gebu Glow ni memang vitamin C. Kita pun tahu dia mampu untuk mempercepatkan mempercepatkan penyembuhan luka. Mesti hampa dekat rumah tu tertanya-tanya macam mana cara nak konsum. Yang bestnya vitamin C Gebu Glow dah lah cantik. Sebotol macam RM39 dapat sekali sudu. So senang saja guys. Hampa boleh ambil sudu yang telah diberi ni. Shadow satu ni dan satu sudu ni persamaan dengan 500 mg. Boleh konsum satu pagi dan satu malam. Boleh juga dibancuh bersama air. So depends kepada selera masing-masing. Sebelum tu Awi nak bagi tahu kat korang, Gebu Glow dah pun terjual sebanyak 300,000 unit dalam masa kurang daripada 1 tahun. Alhamdulillah, dan antaranya adalah reputation yang sangat tinggi dan korang boleh tengok dekat page kami feedback yang ada beribu-ribu feedback daripada Gebu Glow sendiri. So jangan lupa tengok page kami dan follow, okey? Okey, sebelum tu Awi nak membuka peluang kepada yang nak dibantu dan kami akan membantu anda untuk menjana income. Seperti kita tahu, ramai sekarang suri rumah pun dah cuba untuk nak bantu suami, nak membantu untuk membeli barang keperluan rumah dan membayar komitmen. So kita telah melahirkan ramai usahawan-usahawan di bawah Gebu Glow yang menjana income 4 ke 5 angka, dan kami akan menyediakan platform kelas, kita akan menyediakan group support dan konten disediakan. So untuk mengetahui lebih lanjut, korang boleh WhatsApp nombor di bawah untuk join kami. Okey, pada penonton semua, jom kita merdekakan masalah kulit kusam kita dan kulit mereka kita dengan Gebu Glow. Merdeka! Okey, baik. Terima kasih Gebu Glow, dan anda di rumah jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Wanita Hari Ini. 31 bulan 8, 50.
Hai semua, saya Kodi dan saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-64. Selamat Hari Kebangsaan yang ke-64 tahun kepada semua penonton wanita hari ini. Azmi mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih kepada frontliner kita yang sentiasa ada di sisi kita, sentiasa menolong daripada wabak COVID-19 ni. Dan yang paling penting, jaga diri anda dan jaga SOP walau di mana saja anda berada. Kembali bersama kami di Wanita hari ini dan sepanjang 1 jam kita bersiaran ini saya kira ada banyak sebenarnya input yang bermanfaat telah pun kami kongsikan bersama dengan anda. Namun kalau kita lihat sedikit dari segi statistik COVID-19 di negara kita sehingga semalam tercatat sebanyak 19,268 kes walaupun sudi ada berlaku sedikit penurunan dari segi kes COVID-19 kita. Namun saya kira inilah bukan sesuatu yang harus kita berpuas hati dan bergembira walaupun kelonggaran sudah pun diberikan setakat ini. Betul tu Yana. Kalau berbalik kepada tetamu-tetamu kita yang tadi telah pun berkata erti kemerdekaan juga termasuklah merdeka daripada COVID-19 dan kita harus lakukan apa yang kita harus lakukan iaitu mengikut SOP dan yang ditetapkan. Ya betul, ambil vaksin. Okey, baik, dan anda di rumah kami harapkan anda telah pun terima kasih kerana telah bersama kami untuk menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan di set WHI. Ramai daripada anda telah berkongsi orang kata pesanan anda dan juga ucapan-ucapan anda buat negara tercinta Malaysia. Dan di kesempatan ini juga saya dan Sugi ingin mengucapkan selamat Hari Kebangsaan yang ke-64 tahun kepada anda semua, kita semua rakyat Malaysia. Walaupun kita berada dalam tempoh pandemik sekarang ini, masing-masing rasa stres, tertekan dan sebagainya, tetapi ingat kita adalah rakyat Malaysia dan rakyat Malaysia harus ada semangat patriotisme yang tinggi. Dan rakyat Malaysia ataupun keluarga Malaysia adalah mereka yang prihatin. Jadi Malaysia prihatin, kita teruskan dengan semangat keprihatinan kita. Kita bantu satu sama lain dan terima kasih kerana bersama kami di WHI. Dan kami akhiri segmen ataupun episod istimewa Hari Kebangsaan kita dengan deklamasi sajak oleh adik-adik sekolah. Assalamualaikum, jumpa lagi. Terima kasih, bye-bye. Berulang lagi. Selamat tahun ia kembali. Kerana Malaysia, aku di sini. Menabur bakti ibu pertiwi. Jalur gemilang berkibar megah. Sana sini mencipta indah. Namun segelitir tiada endah. Satukan hati bukannya mudah. Hanya Malaysia, negara tercinta.